Hai, Assalamualaikum. Okey, video ni khas untuk latihan 3 dalam modul 3 kebaran kalian. So, nanti kamu tengok video ni, sambil buatlah dekat modul, semua dah dapat. Okey. So, saya dah cakap berulang kali sebelum ni, hanya buat latihan sahaja yang dapat tolong kamu untuk faham. So, selagi kamu tak buat, selagi itulah kamu tak akan faham. So, nak tak nak kena buat latihan. Okey. So tengok latihan 3. Latihan 3 ni daripada tajuk 3 tu lah, video yang ketiga. Dia punya apa nama? Subtopik je peristiwa bergabung yang ada union dengan U dengan N. Okey. So ni latihan dia. So kita buat satu persatu lah. Okay. So satu ni terdapat 3 batang pensel. So garis yang mana penting. So 3 batang pensel warna ungu, 2 batang pensel berwarna hijau dalam sebuah kotak. So 2 batang pensel dipilih secara rawat tanpa pemulangan. So tanpa pemulangan ni pun penting juga, dia punya keyword dia. Kenapa? Tanpa pemulangan ni maksudnya dia nak 2 batang kan. So bila 2 batang dia ada pilihan yang pertama, pilihan yang kedua. Okey. So untuk kali yang pertama dia dah ambil 1. So untuk kali yang kedua ada 4 lah, sebab tadi ada 3 kan. 3 tambah 2 ada 5. So dalam kotak ni ada 5 pensel. So dia nak ambil 2 kan. So dia dah ambil 1. Untuk pilihan kedua tu dia ada 4 sajalah, sebab dia dah pilih 1, dia tak pulang. So dia dah ambil 1, tinggal 4. Okey, so tulis ruang sampel. Okey, ruang sampel ni sangat famous soalan dia, dan saya yakin akan keluarlah dia punya soalan ruang sampel ni. So yang ni biasanya 1 hingga 2 markah lah. Okay. So sangat rugi kalau tak tahu, sebab ini sangat simple, sangat senang. Okey. So sebelum kita tulis ruang sampel, kita kira dululah dia punya unsur dia, jumlah unsur dia tu, bilangan unsur dia tu ada berapa, supaya nanti bila kita senaraikan tu dia ngam lah. So kalau kita kira tu sepatutnya ada di 15, lepas tu kita buat pun ada 15, maksudnya betul lah kita buat. Okay, so kita check dulu. Okay, so sekarang ni kita ada 3 dengan 5. So kita ada 5 pensel kan. So ada 5. Dia nak ada berapa? Dia nak ambil berapa? Dia nak ambil 2 kan. So pilihan yang pertama tadi 5. So pilihan yang kedua tadi ada berapa? Ada 4 lah, sebab tadi dah ambil 1 tanpa pemulangan jadi 4. So 5 darab 4 dapat 20. So senarai unsur dia ada 20. So barulah kita boleh senaraikan unsur-unsur dia berapa. Okey, so nak cari ruang sampel ni banyak step. Okay, banyak cara. So salah satunya saya akan tunjukkan guna gambar rajah pokok. Yang ni lebih senang nampak lah. Lebih senang nampak dan lebih jelas. Okey. First choice ataupun pilihan pertama. Okey. Tadi dia ada 3 ungu ni kan. So saya buat U1, U2, U3 untuk 3 batang pensel warna ungu. So untuk hijau ni saya buat H1, H2. So cukuplah 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 kan. So untuk pilihan yang pertama dia nak pilih ni ada 5 pen. Ada U1, U2, U3, H1, H2. Okey. So yang ni pilihan yang pertama, boleh jadi dia ambil antara ni lah. U1 ke, U2 ke, U3 ke, H1 ke, H2 ke. Okey. So untuk second, untuk pilihan yang kedua, tadi dia dah ambil 1 untuk dia tanpa pemulangan kan. So tanpa pemulangan. So untuk pilihan yang kedua ni dia tinggal 4 pensel sajalah. So tak termasuk dengan U1, sebab U1 tu dah ambil kan. So kalau dia pilih U1, tinggal kat sini U2, U3, H1, H2. So sama juga yang ni, kalau dia dah ambil U2, ada U1 dengan U3 je lah. So yang sini H1, H2. Yang ni pun sama, dia ada U1, U2, H1, H2. So yang ni pun ada U1, U2, U3, H2. Yang ni pun ada U1, U2, U3, H1. Okey, simple sangat. Lukis saja. So ruang sampelnya mana datang? Okey, ruang sampelnya datang daripada sinilah. So setiap ni kita senaraikan ni. U1 pasangan dia U2. So U1, U2. Yang ni pula U1 dengan U3. Yang ni pula U1, H1. Yang ni pula
U1, H2. So yang ni U2, U1. Okey, semualah ni kamu buatlah semua ni. Senaraikan semua ni sampai bawah ni. Last sekali H2, H1. So cuba kita kira cukup tak 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So cukuplah bilangan unsur dia tadi 20. So ruang sampel yang kita buat pun 20. So maknanya betul lah. Okey. So dalam soalan ni dia dah dapat jawapan. So nanti kamu tulislah. Cara nak tulis dia S kurungan. So yang tadilah yang kita buat tadi ni. Okey, salin balik kat sini yang dalam kurungan ni. Okey. U berapa? U1, U2, U1, U3 dan seterusnya. So last sekali kena letak curly bracket. So itu cara tulis ruang sampel. Okey, so nanti kamu buat elok-elok ni, senaraikan semua. Okey, so nombor 2. Okey, satu nombor dipilih secara rawak dari set X ialah integer. Okey, 1 hingga 30. Okey. So kat sini kita dah tahu S ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sampailah 30. Okey, yang ni termasuk 1 dengan 30 sebab tanda dia tu ada sama dengan kat bawah tu. Okey, so kita tengok peristiwa dia apa? Peristiwa dia mendapat gandaan nombor 3 dengan 12. Okey. So katakanlah yang ni kita buat A, yang ni kita buat B. Yang ni peristiwa A, yang ni peristiwa B. So peristiwa dan tadi tu apa? Dan tu kita tengok huruf kat belakang. Kat belakang tu N kan. So dia punya tanda dia persilangan ataupun apa yang sama. So dia punya maksud dia nak kesudahan peristiwa A dengan B. So formula, kamu tengok formula yang muka surat 19 tu. So tengok dekat situ. Guna formula ni lah. So kita akan bahagikan dengan bilangan peristiwa A persilangan B dengan jumlah dia. Okey. So yang ni mana nak cari? Kita cari dekat sini lah. Okey. Yang A ni dia nak 3 kan, nombor gandaan 3. So nombor gandaan 3, so saya tukar pen. Okay, nombor gandaan 3, 6. Tak habis saya buat dekat sini. So saya buat semula. Okay, so S dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau tak senaraikan semua pun boleh, tapi untuk lebih nampak, untuk nak tunjuk dekat kamu, saya tulis semua 1 sampai 30. So kita tengok yang gandaan 3 ni ada apa? So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. So nombor-nombor yang saya bulat ni semua nombor yang gandaan 3. Maksudnya sifir 3 lah, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. So B pula dia nak yang gandaan 12. So gandaan 12 nya 12, 14 lah. So 12 dengan 24. Okey. So ada berapa? Sebab dia nak yang sama kan. Dan ni dia punya simbol dia persilangan. Persilangan ni maksudnya apa yang sama. So apa yang bersilang. So bersilang ni 12 dengan 24. So ada berapa? 2. So jadinya dekat sini bilangan A dan B sama dengan 2. So jumlah dia ada berapa? Jumlah dia yang semua tu lah. Okay. Ada berapa ni? 1 sampai 30 lah. 30.
Okay, so kalau boleh kecilkan, kalau tak boleh, tinggalkan macam tu. So yang ni boleh kecilkan 1, yang ni 15. So jawapan dia 1/15. So yang ni jawapan dia lah 1/15. Okay, faham ya? Okay, yang ni B pula. B pula atau. Okay, so kalau atau, dia akan jadi simbol kesatuan. Maksudnya gabung semua. U ni maksudnya semua kan, gabung semua. Okay, so formula dia sama je. Cuma tukar dia punya simbol tu je lah. Okay, so sekarang tugas kita kena cari bilangan A dengan B ni. So nombor faktor bagi 2. Okay, so saya senarai dekat sini lah. So nombor faktor bagi 2. Nombor faktor ni maksudnya nombor yang boleh faktor bagi 20. So 20 ni yang boleh dibagikan dengan berapa? Sebelum kita bagikan, dia tak ada nombor baki, dia tak ada baki. So 20 bagi 1. So kita senarai dekat sini 20 bagi 1 boleh kan? So 1 tu nombor faktor 20. 20 bagi 2 pun boleh. 20 bagi 3 boleh tak? Tak boleh. So 3 tu bukan faktor lah. 20 bagi 4 boleh? Boleh. 20 bagi 5 pun boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 tak boleh. 9 8 boleh. 20 8 tak boleh. 9 tak boleh. 10 boleh. Lagi nombor kat atas dah tak boleh lah. 11 tak boleh. 11 kali 20 lah. Okay. So untuk yang 8 pula, untuk yang faktor bagi 8, 8 bagi 1 boleh, 8 bagi 2 pun boleh, 3 tak boleh, 4 boleh, 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh, 8 boleh. Okay. So kita gabung. Okay, gabung tu maksudnya kita tengok yang semua lah, kita ambil semua kan kalau gabung kan. Kalau yang kesatuan ni sama lah. So kita ada 1, kita ada 2, 4, 5. So yang ni yang sama tak payah ulang. So 8, 10, 12. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 kan. So jadinya 7 dekat sini lah. 7/30. So ini dah tak boleh kecilkan. So jawapan dia 7/30. Okay, itu sahaja. Simple kan? Okay. So next nombor 3. 2 kepingkat berlabel 7, 91. Masuk dalam kotak M. So kotak N ada kad RIA, dimasukkan dalam kotak N. So sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak M dan N. Okay, so untuk lengkapkan ni, kita tengok je lah dia punya apa nama, dia punya kolom dia tu. Okay, so kalau dekat sini dia jumpa, kalau kotak M ni dia jumpa 77 kan. So jadinya ini 77. Huruf dia I. So sama juga dengan ni 91 R. Kalau yang ni dia jumpa nombor dia 77, huruf dia A. So yang ni nombor dia jumpa 91, huruf dia A. Siap. Kalau dapat soalan keluar macam ni, maka free saja ni. Okay. So dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kad nombor dengan hasil tambah nilai digit melebihi 10. Okay. So yang ni dia nak perkataan apa? So tengok perkataan. Perkataan dia dan. Okay. So kalau dan tu maksudnya kita tengok huruf kat belakang tu N. So dia wujud macam ni. So formula dia P N. Okay. So dia nak kad tu hasil tambah 2 digit tu. 2 digit tu maksudnya lah, ni digit pertama, ni digit kedua, ni digit pertama, ni digit kedua. So yang ni 9 tambah 1 lah maksudnya. 9 tambah 1 sama dengan 10. Yang ni 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 14. So dia nak lebih daripada 10. So lebih daripada 10 maksudnya yang ni sahajalah yang dia nak. So dia nak kad nombor dengan hasil tambah digit lebih pada 10 dan konsonan. Konsonan tu huruf R
sahajalah. Sebab I dengan A ni kita panggil huruf vokal. So benda-benda tu awak kena tahulah konsonan tu apa, vokal tu apa. Okay. So dekat sini kita tengok ada berapa yang mematuhi dan. Okay, dan ni maksudnya kena dua-dua ni kena termasuk lah. So dia kena bersilang antara dua ni. Okay. So yang ni sekejap. Okay. So yang ni 77. Okay, yang ni mematuhi sebab yang ni 7 tambah 7 14. So art pun consonant. So yang ni tak sebab I ni vokal, yang ni pun tak sebab A ni vokal, yang ni tak vokal, yang ni pun ada vokal, yang ni pun tak sebabnya dia huruf tapi 9 tambah 1 10. Dia nak lebih pada 10. So unsur yang adanya yang ni ini sahajalah yang mematuhi dia punya syarat dia ni. Okey. Hasil tambah nombor 10 dan kad konsonan. So ada satu saja. So 1 bahagi berapa ada ni? 1 2 3 4 5 6. So jawapan dia 1 per sorry. So jawapan dia 1 per 6. Okey. So kita pergi pula soalan nombor 2. Yang ni kita highlight dia nak apa? Dia nak kad nombor dengan hasil tambah nilai digit 10. Okay, sama je, cuma dekat sini perkataan dia atau. So atau ni gabung semualah. So kita senaraikan apa yang konsonan dipilih. So atau tu maksudnya salah satu ada 77 sebab nombor daripada 10 ni 77 saja kan. 7 tambah 7 14. So lebih pada 10. So konsonan ni art. Okey. So yang mana ada salah satu ni kira kita boleh ambil lah sebab dia gabung kan. Okey. So yang ni 77 art. Yang ni pun boleh 77 I. Yang ni pun boleh. So 77 mana yang ada 77 tu semua mematuhi dia punya peristiwa dia. So yang ni pun ya, sebab dia nak art tu ada konsonan kat sini. So 91 art. So yang ni dengan dua ni tak lah sebab 91 bukan peristiwa dia, I pun bukan peristiwa dia. So yang ni bukan. So jadinya ada 4 sahaja. So yang ni formula dia tak tulis pun tak apa. Tapi saya suka tulis sebab dia boleh mengingatkan lagi. Banyak kali awak tulis, lagi dah banyak awak ingat. Okay. So yang ni bilangan unsur dia 1, 2, 3, 4. Bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kamu dapat 2 per 3. So jawapan dia kamu dapat 2 per 3. So kalau boleh kecilkan. So kalau tak boleh tinggal macam tu je lah. Okay. Yang ni pun okay, simple je. 7 keping kad berlabel dengan huruf gembira. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad, nanti sekeping sahaja dipilih secara rawak dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel dengan art. Okay. Dengan menyenaraikan ke semua kesudahan. So kesudahan dia tu maksudnya dia boleh pilih huruf G, boleh pilih huruf E, huruf M, B, I, R, A. So dia nak hitung kebarangkalian art kan. So art ada berapa kat sini? Ada satu je. Ada satu je art. So jadinya dia punya ni 1 per kebarangkalian dia 1 per semua hurufnya kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1 per 7. Sangat simple. Okay. So next. Yang ini pula. Okay, 2 kotak berlabel huruf K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf seri dan 3 keping kad berlabel dengan 4 elemen. Okay. So dengan menyerahkan ke semua kesudahan peristiwa yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau mendapat nombor 3 dari kotak L. Okey. So atau. So highlight perkataan atau. Atau tu maksudnya gabung. Maksudnya salah satu ada huruf S ataupun salah satu ada gandaan 3. So dua-dua ni kita ambil. Okey, so dekat sini kita senaraikanlah dulu dia punya ni. Okey, dia nak huruf S kan. So S ni mungkinlah S ni
sebab dia nak S kan. So kita ambil S je lah. Kita fokus ke S je lah. So S ni mungkin dipasangkan dengan 4. So S 4. So lagi S 5. So lagi S 6. Okey, dah tak ada dah nombor. So selepas tu dia nak gandaan 3 kan. So gandaan 3 ada berapa? Ada 6 je lah. 3 tak ada. So 6. So ini nombor gandaan 6. So 6 ni kita kena pasangkan dengan setiap ni lah. Okey, 6 dengan so jadinya 6 kita pasangkan dengan E. So S tak payahlah sebab tadi kita dah buat tadi kan. So jadi kat sini je E 6 ataupun kamu nak buat 6 E pun boleh. So kat sini yang ni pula lah R 6. Lepas tu I 6. Okay, so ada lagi sebab dia nak S saja. So S pun semua kita dah pasangkan dengan S dengan 4, S5, S6. So dia nak 6 juga. 6 pun kita dah pasangkan setiap huruf ni. So jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So formula dia tahu. Tak nak tulis pun tak apa. Okay, terus dia tulis yang ni pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, nak bahagi dengan berapa ni? Selalunya pelajar lemah dekat sini lah. Okay, kita nak bahagi dengan berapa? So kita kira lah dulu dekat sini. Okay, kita kira dulu. Okay, so nak kira dia punya unsur, kita darab dulu lah. Kat sini ada 4 kad. So dekat sini ada 3. So 4 darab 3 sama dengan 12. So total dia punya unsur dia 12. So 6 bahagi 12, kamu akan dapat 1/2. So itu sahaja jawapan dia. Okay. So yang ni 6 gambar rajah Venn di bawah menunjukkan hubungan antara set semesta A, B, C. 1 nombor dipilih secara rawak. 1. Cari kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung. Mendapat 1 nombor genap, nombor gandaan 5. So yang ni atau. So atau dia punya ni gabung lah. Okay. Okay, so yang ni boleh guna 2 kaedah. Sebab yang kat depan lagi tu yang video yang ketiga, muka surat 19 tu ada yang formula tu kan. So muka surat 19 tu ada 2 formula. So mana-mana nak guna pun boleh. So yang ni saya akan tunjukkan cara yang kita guna yang ni lah. Latihan-latihan yang saya buat tadi tu, kita guna satu ni tu boleh. Sebab banyak-banyak nanti takut kamu confuse. Okay. So yang ni dia atau. So atau B, A, B jumlah dia A, U, B dengan N, S. Okay, so kita nak carilah A dengan B ni ada berapa semua. So kalau kita tak senaraikan, kita tengok dalam ni pun boleh juga. So dalam ni semuanya ada berapa. Okay, so A dengan B, kita tengoklah A dengan B. So kalau tengok dalam A ni dia ada 4, 6, 8, 2. B ada berapa? 5. So ada berapa unsur tu? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bagi dengan berapa? Ada berapa ni? 1 sampai 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 total unsur dia. So 5 per 9 saja. Okay, simple saja. So yang ni mendapat 1 nombor genap. Okey. Atau nombor perdana. Okey, atau nombor perdana. Okey. Yang ni kita ambil semua sebab nombor genap ni kan, sebab dalam dia punya yang A tadi ni, kenapa kita ambil semua ni 4, 6, 8, 2. Sebab ia nak nombor genap kan. Nombor genap kan 2, 4, 6, 8 ni. So 2, 4, 6, 8 ni semua termasuk lah. So nombor gandaan 5. Okay. So yang ni atau juga. So dia punya ni sama. So P, A, P, N, A, P, N, S. Okay. So kita tengok dulu. Okay.
So kita tengok A, dia nak nombor genap kan. Nombor genap 4, 2, 4, 6, 8. Dengan nombor perdana. Nombor perdana tu kalau tengok dekat sini, dia duduk dekat mana tu? Nombor perdana ni. Nombor perdana nombor yang boleh dibagikan dengan 1 dengan diri dia sendiri. So maksudnya C ni kalau ikutkan nombor perdana sebab dia ada 2, 3, 5, 7. Ni nombor-nombor ni nombor perdana. 2, 3, 5, 7 tu nombor perdana. Okey. So dalam C ni ada 2, 3, 5, 7. So dia nak semua kan. So kalau nombor yang sama tu kita ambil sekali je lah. So kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So jadi ni kat sini 7 per 9. Okay, siap. Okay, seterusnya nombor 17. Okay, nombor 17. 17 syarikat X, Y, Z. So baca soalan tu, kita baca dulu apa yang kita boleh ambil keyword dia. So majalah yang dicetak, yang selesai dicetak akan dibungkus ke dalam kotak. Diketahui 2% daripada kotak-kotak itu mengandungi majalah yang rosak. So 2 kotak dipilih secara rawak. So jadi kebarangkalian peristiwa kedua-dua kotak itu mengandungi masalah yang rosak. Okey, so kalau yang soalan jenis yang macam ni kita kena guna rajah pokok. Kalau kita guna rajah pokok, kita akan guna, okey, tak apa, kita buat dulu. Okey. Gambar rajah pokok, cara nak buat. So, kalau gambar rajah pokok ni dia ada 2 je lah maksudnya. Kalau kat sini ada rosak, dia punya lawan dia tak rosak. Okey. So rosak dengan tak rosak. Tak rosak ni saya buat R koma. Okey, so R ni rosak. R prime ni tak rosak. Okey. So dia dah bagi diketahui 2% daripada kotak-kotak itu mengandungi majalah yang rosak. So 2% ni kita akan tukarkan dalam bentuk perpuluhan lah. So nak tukarkan dalam bentuk perpuluhan, 2 bahagi 100. 2 bahagi 100 kamu akan dapat 0.12. 0.02. Okey. Okey. So yang ni nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh. So dia akan jadi 2/100, dia akan jadi atau 1/50 lah. Okey. So dekat sini saya tulis semula 2/100 boleh ditukarkan kepada kecilkan dia jadi 1/50 ataupun 0.02. Okey. So dekat sini kita buat gambar rajah pokok lah. Gambar rajah pokok yang pertama rosak, yang kedua tak rosak. Yang ni untuk pilihan yang pertama. Dia nak 2 kan. Dia pilih 2 kotak. So kotak yang pertama boleh jadi dia ambil rosak, boleh jadi dia tak ambil rosak. So kalau kemungkinan untuk ambil yang rosak adalah 1/50. Okey. So kat sini berapa? Kalau tak rosak ni. Tak rosak dia 1 tolak 1/50. Kenapa 1? Sebabnya kebarangkalian nilai dia adalah 0 hingga 1. So nilai-nilai ni antara ni lah. So kalau kamu dapat lebih daripada 1, contohnya 1.5, 1.6, tu something wrong tu salah lah. Sebab dia 1 saja. Kenapa 1? Paling besar nilai dia 1. Kenapa? Sebab dia peratus. Dia dapat peratus. So peratus ni paling besar dia 100% lah. So kalau 100 bagi 100 dapat 1. So that's why kat sini paling besar dia nilai dia 1. So kalau dia dah bagi dia punya rosak dia 1/50, kita nak tahu tak rosak dia, kita tolak je lah. 1 tolak dengan 1/50, kamu akan dapat 49/50. Okey. So yang tak rosaknya 49/50. Okey, untuk second. Untuk pilihan yang kedua ada 2 jugalah. Boleh jadi dia ambil rosak dengan tak rosak. Yang ni pun sama, boleh jadi dia ambil rosak. Dia ambil yang rosak, yang ni tak rosak. Okey. Okey, so yang ni dia punya unsur peristiwa dia. Rosak dengan rosak. Yang ni rosak dengan tak rosak. Yang ni tak rosak dengan rosak. Yang ni tak rosak dengan tak rosak. Okey, so yang ni gambar rajah pokok dia. Okey.
Sebab kita boleh jawab soalan. Kedua-dua kotak itu mengandungi majalah yang rosak. Okey, majalah yang rosak tu maksudnya yang tadi ni yang ada huruf R. Okey. Yang ada huruf R saja, tak ada prime. Okey. Okey, kat sini R. Okey. So jadinya kita tengoklah yang mana kedua-dua kotak. Maksudnya dua-dua tu R. Okey. So mana kita tengok dua-dua R? Dua-dua R yang ni sajalah. Betul tak? Okey, sebab yang ni ada tak rosak, yang ni pun ada tak rosak, yang ni pun dua-dua tak rosak. Okey. So yang ni saja. So yang ni dia punya laluan dia kat mana? Kat sini. Okey, so yang ni tadi samalah kebahagian kalian untuk rosak 1/50, yang ni 49/50, yang ni 1/50, yang ni 49/50. Okey. So yang ni saja tadi kan, dia punya ni kan. So dia punya ni laluan daripada sini lah, datangnya daripada R yang ni. So yang ni 150 darab dengan 1/50. Okay, so 1/50 darab dengan 1/50. Okay, so yang ni tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 1/2500. Okay, so jawablah. Dah cukup untuk menjawab soalan. Okay, yang B pula, kedua-dua kotak itu mengandungi majalah yang rosak. Kedua tidak. Okay, tidak tu maksudnya yang R prime lah, yang dua-dua tak rosak. Okay, so dua-dua tak rosak. Ada berapa dekat sini? Dua-dua tak rosak. Yang ni ada rosak satu, yang ni pun ada rosak satu. Okey, yang ni saja yang dua-dua tak rosak. So datangnya daripada yang ni dengan yang ni. So nilai dia yang ni kita darab dengan ni. So jadi 49/50 darab 49/50. Dan saja calculator, kamu akan dapat 24012500. Sudah cukup nombor 7. So nombor 8, sebiji dadu adil. Okay, nombor 8, sebiji dadu adil. Ini pun gambar rajah pokok juga. So kita highlight dulu apa yang keyword dalam soalan. So sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut. So sebiji dadu ni kamu kena tahu dia ada berapa dia punya ni. Dia punya unsur dia. Ada 6 kan, sebab dadu 1 hingga 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu apa lagi dia cakap? Jika uji kaji dilakukan sebanyak 504 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Okey. So tadi kita tahu dadu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuasa 2 sempurna tu maksudnya 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. So 1 kuasa 2 dapat 1 kan? 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. So dalam ni dia punya adanya 1 dengan 4 sahaja kan. Okey, so 149. So dalam ni 149 ni ada 1 dengan 4. So 1 dengan 4. Okey, so maksudnya dia nak sekurang-kurangnya ada nombor 1 dengan nombor 4. Okey. So kita tengoklah 1/4. Okey, so kita tengok. Okey, so kita lukislah. Yang ni kita buat katakanlah saya buat K. K saja dengan K prime. Okey, sebelum tu kita cari dulu dia punya ni 2 tadi kan. So dia punya kebahagian kalian dia 2/6. So jadi 1/3. Okey, so 1/3 ni mewakili kebahagian kalian nak dapat 2 kuasa sempurna. So 1/3 ni nak dapat yang ni lah, yang 2 kuasa sekurang-kurangnya 1 nombor 2 kuasa sempurna. Okey, so yang ni saya labelkan sebagai huruf K lah. Okey, so yang sebaliknya K prime, yang dia tak dapat yang selain daripada nombor kuasa 2 sempurna tu K prime. Okey, so jadinya kat sini 1/3. So nak dapat kat sini, ingat tadi saya cakap dia tolak saja dengan 1. So 1 tolak 1/3, kamu akan dapat, tekan saja calculator, kamu akan dapat 2/3. So yang ni kita buat
dua lambungan, dua kali lah sebab kat sini dua kali berturut-turut kan. So yang ni yang first, yang ni yang second. So yang second K prime. So yang ni pun sama, K dengan K prime. So yang kat sini 1/3, yang ni 2/3, yang ni 1/3, yang ni 2/3. So kita senaraikan sini K, kat sini K prime, dekat sini K prime K, kat sini K prime K prime. Okay, so barulah kita tengok antara empat ni yang mana yang mematuhi dia punya syarat dia ni. Sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. So yang ni saya labelkan sebagai K tadi ni kan. So maksudnya antara empat ni sekurang-kurangnya dia ada huruf K yang tanpa ada koma dekat atas tu. Okay, so jadinya dia ada berapa dekat sini. So yang mana yang kita boleh ambil. So sekurang-kurangnya ada K, yang ni boleh, yang ni pun boleh sebab ni ada K, yang ni pun boleh. So yang ni tak boleh lah sebab dua-dua K prime. So ada 3 semua. So ada 3 ni kita kena darab semua ni lah. Ni. Okay, so yang ni saya tulis. So yang pertama K, yang kedua K prime, yang ketiga K prime K. Okay, so yang ni set dia. So yang ni datangnya daripada 1/3 darab 1/3. So tambah darab dengan tambah. So yang ni darab, nak pergi unsur yang kedua tu tambah. Okay, so yang ni 1/3, yang ni dekat sini. Kalau yang ni dari sini ke sini, ikut dia punya tanda arah kamu buat gambar pokok dia tu, ranting dia tu. Okay, so kat sini 1/3 darab 2/3. Seterusnya 2/3 darab 1/3. So yang ni simple as that. Tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat 5/9. Okay, 5/9 ni kebarangkalian dia kan. So yang ni bukan jawapan terakhir lagi sebab dia nak tanya berapa kali kah. So kita darablah dengan 540 sebab dia buat 540 kali tadi. So satu lambungan dia dapat 5/9. So nak tahu berapa kali, so darablah 540. So jawapan dia kamu akan dapat 300 kali. Okey. So seterusnya ada sikit lagi. Okay, video ni memang panjang sikit sebab kita nak terangkan. Saya terang satu-satu dia punya soalan. So kita ada, ni soalan, ada 2 soalan lagi. Okay, 9. So kotak art mengandungi 5 biji guli merah. Okay, 5 biji guli merah. So yang ni 5 biji guli merah, 7 biji guli hijau. Manakala kotak T mengandungi 4 biji guli merah, 8 biji hijau. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak T sebiji. So kita highlight dan ambil sebiji. Sekiranya guli itu berwarna merah, guli itu akan dimasukkan dalam kotak T. Sebiji guli, sebab sekiranya guli itu berwarna hijau, guli itu akan dimasukkan dalam kotak A. So kalau guli itu hijau, dia akan masuk dalam kotak A. Kalau guli itu merah, dia akan masuk dalam kotak T. So seterusnya biji guli dipilih secara rawak dari kotak T. Warna guli yang dipilih akan dicatat. So hitung kebarangkalian. Okay, sebelum tu kita lukis dulu gambar rajah pokok dia. Sebelum tu saya rangka dulu supaya lebih nampak. Sekarang ni kita ada kotak T. So kotak T ni ada 5 merah dengan ada 7 hijau. So total dia 7 tambah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, satu lagi kita ada, yang ni kotak R. So ni kita ada kotak T. So kotak T dia ada 4 hijau. Okay, ada 8. 4 merah, dia ada 8 hijau. Okay, yang ni semua daripada soalan saya tengok daripada soalan. Baca daripada sini sampai sini. Okay, so yang ni 8, 9, 10, 11, 12. So yang ni pun total dia 12 biji. So barulah dia kata sekiranya guli itu berwarna hijau. Okay, dalam kotak R. So kita buat kotak R dululah. Okay, so kotak R. Kotak R ada merah dengan hijau lah. So sama ada
dia ambil merah ataupun dia ambil hijau. So kalau dia ambil merah 5 kan. So 5 per dengan 12. Kalau dia ambil hijau 7 per 12. Okey. So kotak T pun 2 jugalah. Sama ada dia ambil merah atau hijau. Kat sini pun merah atau hijau. Okey. Kat sini dia ada satu maklumat yang boleh mengelirukan kamu. Okey, dia katakan ni sekiranya kulit itu berwarna merah, kulit itu akan dimasukkan dalam kotak T. So kat sini kamu ambil merah kan. So kalau merah jadinya kotak T ni yang tadi ada 12 ada 13 lah sebab dia masukkan dalam kotak T. So merahnya jadi ada berapa? Ada 5 lah. Kat sini ada 4 kan merah. Kat sini ada 4 merah. Tapi dia kata tadi kalau ambil merah dia akan masuk dalam kotak T. So tadi ada 4 jadi ada 5 lah. So 5 jadi total dia kat sini 13. So jadi 5 per 13. Kat sini pun hijau jadi 8 per 13 lah. Okey. Kat sini pula hijau. Yang kat sini dia tak ada tambah apa-apa. Sebabnya dia kata kalau guli tu warna hijau, guli itu akan dimasukkan ke dalam kotak R semula. So dia tak masuk dalam kotak T lah. So total dia stay 12 lah. So dekat sini dia akan jadi kurang lah sebab tadi dah ambil 1 kan. Kalau dah ambil hijau jadinya ada 4 lah. 4. Kalau ambil merah dia jadi 4 lah. Sebab kat sini kotak T ada 4 per 13. Faham kan kenapa kat sini 5 kat sini kenapa 4 Tolong faham dekat soalan. So, kat sini saya ulang sekali lagi 5 dekat sini sebab kalau ambil merah dia akan masukkan dalam kotak T. So kat kotak T tadi asalnya 4 ditambah tadi 1 jadilah 5. So kata kalau kamu ambil H dia tak masuk lah. Kalau H dia tak masuk dalam kotak T, dia pulang balik dalam kotak R. So kat belakang tu sebab tu lah kat sini stay 4. So kat sini hijau jadi 8 per 12. Okey. So jadinya dekat sini MM merah-merah, sini merah hijau, hijau merah, sini hijau hijau. Okey, barulah kita boleh menjawab soalan. Kedua-dua biji kulit dipilih warna merah. So 22 M lah. So 22 M. Yang ni je lah. Satu sahaja 22 M. So ada M. So datangnya daripada datangnya daripada sini dan sini. So darab. So 5, 12 darab 5 per 13. Yang ni tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat 25, 156. So yang ni kedua-dua biji kulit dipilih berlainan warna. So kedua-dua biji kulit dipilih berlainan warna. So maksudnya dia nak M dengan H lah, salah satu. So kat sini MH, ini berlainan warna. So yang ni sajalah, yang ni warna sama, ni pun warna sama. So yang ni datangnya daripada sini, yang ni datangnya daripada sini. Okay, so MH, satu lagi HM. Okay, so itu punya unsur dia. So kita darab lah. Yang pertama 5 per 12 darab 8 per 13 tambah 7 per 12 darab 4 per 13. Yang ni tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 211 46 8. Okay, soalan last. Okay, so yang ni jadual berikut menunjukkan bilangan buku rujukan di dalam sebuah kotak mengikut subjek dalam peperiksaan. So dia nak apa ni? Okay. Jika dua buah buku rujukan sejarah dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian kedua-duanya ialah buku SPM. Okay, so ini gambar rajah kotak juga. Sejadinya yang ni kita buat rajah pokok. Dia nak buku sejarah, dua buku sejarah kan. So saya buat sejarah satu. Okay, sejarah, kita tengok yang sejarah ni lah. Sejarah ada berapa? Total dia ada 8. Okay, so kat situ ada 8. So dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia akan ambil PT3
buku PT3 ataupun dia akan ambil buku SPM. So kalau dia ambil buku PT3 dia akan dapat 3/8 lah. Kalau SPM 5/8. So dapat sini Okey, so sejarah untuk buku yang kedua pula sama juga. Mungkin dia akan ambil PT3, yang ni SPM, yang ni PT3, yang ni SPM. Okey. So ayat kat sini kamu jangan buat 3/8. Okey. Sebabnya kenapa? Okey. Tak apa, kita direct terus dia punya soalan sebab dia nak dua-dua buku SPM kan. So dua-dua buku SPM maksudnya kat sini lah. So SPM dengan SPM. So dekat sini direct terus. Okey. So sebenarnya kat sini nak letak berapa? Okey, dekat sini tadi buku SPM ada 5 kan. So dah ambil 1, tinggal lagi apa? 4 jangan 4/8. 4/7 dah. Sebab dah tolak 1 tadi, total dia 7 lah. Okey. So dekat sini SPM darab je lah 5/8 darab 4/7. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 5/14. So ni jawapan untuk A. So fokus terus apa yang dia nak pun boleh juga, ataupun kamu nak kira satu-satu yang macam kita buat tadi pun boleh. Okey. So yang P pula yang ini dia nak jika dua buah buku SPM diambil secara rawak daripada kotak itu. So kotak itu kebarangkalian kedua-dua ni adalah buku matematik. Okey. Jika dua buah buku rujukan SPM. So dia nak SPM saja kan. Dia ambil daripada kat itu, hitung kebarangkalian kedua-duanya adalah buku matematik. So SPM total dia ada berapa? So SPM total dia, kita cari dia punya jumlah unsur dia dulu. 6 tambah 7 tambah 5 berapa? 6 tambah 7 tambah 5 dapat 18. 11 ke 18. So yang ni dia punya buku SPM lah. Okey. Okey, kita buat gambar rajah pokok. Yang katakanlah buku SPM yang pertama dia ambil, dia ada, so ada 3 jenis kat sini. So ranting dia ada 3 lah. So sama ada dia ambil buku PM, matematik ataupun sejarah. So kat sini pula sama juga SPM, buku SPM yang kedua. Dia ambil BM, matematik dan sejarah. Buat cantik sikit So BM, matematik, sejarah. So ini bersama BM, matematik, sejarah. So kita tengok ranting apa yang dia nak ni. Direct terus, itu kan kebarangkalian kedua-duanya adalah matematik. So kita tengoklah matematik. Sekian matematik dekat sini. Okay, ranting matematik. So dia nak dua-dua matematik. So ke sini. Okay, so kat sini baru dapat dua-dua matematik. Sebab dia nak dua-dua buku ada matematik. So kat sini matematik. So dia punya kebarangkalian dia berapa? So kat sini tadi kita tengoklah dekat dia punya matematik ni, total dia ada buku SPM ada berapa? 7 kan? So 7 total dia 18. So dekat sini 7/18. So kat sini dah ambil 1, dia akan jadi 6 lah. 6 per berapa? 6/17. So kat sini jadi 7/18 darab 6/17. So tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 7/51. Okey, sudah siap soalan 1 sampai 10 untuk latihan 3. Okey, so yang ni soalan peperiksaan. Kita akan bincang dalam kelas nanti lah. So sampai sini, so tolong sangat-sangat tolong buat. Okey. Sebab soalan ni soalan yang memang macam dalam format exam jugalah. Okey. So tolong cuba buat. Hanya dengan buat sahaja boleh faham. Itu yang saya pesan selalu. Okey, so sampai sini saja. Terima kasih.